Dun sitting on 2nd May 2019. There is indeed a need for the Sarawak government to establish a development authority for the Bidayuh areas, especially to coordinate and manage and enhance the development of mining activities, agriculture and tourism development in the southern region that is within the Bidayuh belt, stretching from Lundut to Serian, passing through Bau, Penglisen and Bedawan hinterland. The areas mentioned hold vast potential and opportunities to be developed into a major agriculture and tourism hub. Hari ini, cadangan untuk penubuhan Development Agency tersebut sudah menjadi kenyataan atas keyakinan yang amat berhormat Premier terhadap sokongan dan kepercayaan rakyat kepada kerajaan GPS pada PRN 12. Yang Berhormat Tan Sri Dato' Amar Speaker PRU 15, I wish to congratulate the Yang Amat Berhormat Premier of Sarawak for leading GPS into yet another outstanding election victory. I also wish to congratulate all the newly elected members of Parliament for their handsome victories. Their win will undoubtedly give Sarawak a strong voice in Parliament in fighting for Sarawak rights as enshrined in MA63 and the IGC. It is also hoped that there will be also a stronger Sarawak representation in the Inland Revenue Board of Malaysia. I would like to congratulate Yang Amat Berhormat Datuk Sri Anwar Ibrahim on his appointment as the Malaysian 10th Prime Minister. We hope the unity government he leads will guide Malaysia towards stability, economic growth and progress. On the 24th November 2022, the newly elected Prime Minister confirmed that his unity government comprises of Pakatan Harapan, Barisan Nasional and Gabungan Parti Sarawak GPS. In his press conference, the Prime Minister said that the government is also supported by MPs from Warisan, Muda and Parti Bangsa Malaysia. Kerajaan GPS Sarawak menyambut baik pembentukan kerajaan perpaduan untuk mewujudkan kestabilan politik dan keharmonian dalam kalangan rakyat selain melepasi ujian dari cabaran getir ekonomi yang diramal meleset pada tahun hadapan. Pada 24 November 2022, terciptanya satu sejarah apabila atas arah saranan yang di Pertuan Agong telah terbentuknya kerajaan perpaduan di mana DAP dan GPS bersama-sama dalam kerajaan tersebut di peringkat kerajaan persekutuan. I observe both our friend from the other side, from Pandungan and Pending, they are quite quiet now. More we have. Thank you. We are friends. I follow our Deputy Premier statement. Walaupun kita di GPS telah menerima permohonan maaf dari pihak DAP, tapi saya pasti ramai tidak dapat merupakan yang DAP pernah menghina rakyat Sarawak. Dengan mengatakan Sarawak pengemis yang tamak dan kerajaan Sarawak akan mempupris, banyak lagi kata-kata kesat telah dilemparkan oleh DAP dalam kerajaan dan rakyat Sarawak. Semua di Sarawak tengah memerhati gaya dan tingkah laku dan DAP terhadap rakyat Sarawak. Dan terbentuknya kerajaan perpaduan ini di peringkat persekutuan. DAP harus menjaga moralnya, sikapnya dan tingkah lakunya. Dan bukan sahaja dalam Dewan yang mulia ini, bahkan di mana-mana pergi bau pun sama-sama duduk minum. Jangan gaduh lagi. Kita mau tolong rakyat. Itu juga dengan Nibas Gading lah. Jangan menghilang 4 tahun baru nampak muka. Kita tunggu dan lihat sejauh mana keikhlasan DAP di dalam membawa pembangunan ke Sarawak, terutama di kawasan pedalaman, seperti yang dilau-laukan dalam manifesto mereka, termasuk memperjuangkan hak Sarawak di bawah perjanjian Malaysia MA63. Hah? Tak apalah, you duduk dah. Yang Berhormat Tan Sri Amar Speaker, saya tunggu. Boleh. Yang Berhormat Tan Sri Dato' Speaker, tengok dia sudah bising dakal sudah. Baru cakap dia sudah. Yang Berhormat Tan Sri Dato' Amar Speaker, inclusiveness and fairness in the civil service. In almost every election campaign, much talk has been going on the ground, especially from the Undi 18 voters. This is what you must listen. On their disappointment and dissatisfaction,
Much of it revolves around the seemingly unfair treatment received by our young generation, either in their education or in the employment world. Ada pelajar yang berjumpa dengan saya, walaupun dia mendapat keputusan cemerlang, tapi dia tidak dapat memohon bidang yang diminati atas alasan tidak layak. Ada yang juga pelajar yang tidak dapat melanjutkan pelajaran ke IPTA dan memohon melalui SPA recruitment, e-recruitment, tetapi selalu menerima keputusan gagal tidak layak atas alasan tidak memenuhi keperluan minimum walaupun keputusan cemerlang. Akhirnya pelajar cemerlang tersebut terpaksa kerja pump attendant dan kedai kopi di Kopitiam. Ada yang belajar sampai master, PhD, pun balik kampung dan berkebun. Akhirnya menjadi cikgu sandaran, guru tuition, sedangkan minat dan kepakarannya adalah di bidang lain. Begitu menduga sampai 4-5 kali, masih juga golongan ini dibelakangkan. Sedangkan kelayakan akademik ada, pengalaman pun cukup. Benda macam tu ya olah anak-anak muda di kawasan pendalaman termasuk kawasan saya rasa kurang puas hati dan inginkan perubahan. Di kampung saya sendiri ada seorang anak muda yang telah menghadiri ujian kelayakan ambilan Angkatan Tentera Malaysia ATM. Namun beliau telah menerima keputusan tidak layak hanya kerana beliau berpanau di bahagian belakang badannya. You see how very unlogical reason to not accept people to get employment. Nasiblah anak muda ini yang merupakan peninju tim Sukma Sarawak amat bersemangat untuk mencapai cita-citanya dan dia berjaya di Terengganu kali kedua. Satu lagi kes berkenaan anak muda yang mohon pekerjaan kali ini dengan Jabatan Imigresen Malaysia. Kelulusan akademik cemerlang, ujian fizikal pun cemerlang, namun tewas di bahagian Terengganu dan amat kesal bila dimaklumkan yang calon yang kurang cemerlang dan fizikal minimum pula yang mendapat jawatan tersebut. Tan Sri Dato' Amar Speaker, saya mohon kerajaan perpaduan ini dapat melihat dari sudut ini, sama ada mereka betul-betul mahukan perubahan untuk masa hadapan anak-anak kita. This kind of grumblings from the grassroots must be taken into consideration by us in the government. We are part of the government. We are part of the system. We must show that there is inclusivity and fairness of governance of Sarawak, be it in our GRC, as well as transparency of recruitment, employment and promotion in the state civil service. If the current system is flawed, then we must rectify or change. Otherwise, people change us. Terlampau banyak kisah yang kita dengar di mana pemilihan untuk peluang pelajaran, pekerjaan banyak unsur pilih kasih dan tidak mengikut merit. Pilih kasih seperti ini boleh menjadi isu dan akan merosakkan pentadbiran mana-mana organisasi kerana ia menjurus kepada ketidakseimbangan representasi dan rasa tidak puas hati di kalangan pejabat awam atau pekerja. Ini mungkin menjadi kenyataan. Mr. Mohamad, you have to conclude. Yes, I'm concluding, sir. Oleh demikian, saya percaya dengan sistem pemimpinan secara inklusiviti oleh Yang Amat Berhormat Premier kita, jurang ketidakseimbangan ini dapat dikurangkan. Ada satu harapan juga saya bahawa dengan bentuknya kerajaan perpaduan yang baru ini, semua kaum akan mendapat pertimbangan dalam urusan pengambilan pekerjaan dalam jabatan atau agensi kerajaan maupun organisasi GRC. Janganlah bila tengok IC ada AK terus jadi ada awak kemudian. Yang Berhormat Tan Sri Dato' Amar Speaker, kita di Sarawak telah lama mengamalkan perpaduan. Rakyat di Sarawak tidak kira agama, bangsa dan budaya dapat menjalani hidup dengan harmoni. Ini dapat dibuktikan dengan bandaraya Kuching dikenali dengan bandaraya perpaduan. Minum kopi pun boleh duduk sama-sama. Si kedak macam kawan kita di sini. Kita tidak mahu kerajaan perpaduan yang baru dibentuk mengubah perpaduan kita di Sarawak itu. Tapi kita ingin melihat apakah kerajaan perpaduan tersebut dapat menunaikan janji masing-masing semasa kempen pilihan raya yang lepas. Kita tidak mahu perpaduan bumi Sarawak berkecai seperti mana sistem pendidikan Malaysia tercemar semasa di tahun 80-an. Yang Berhormat Tan Sri Dato' Amar Speaker, conclusion, before I end, I would like to congratulate and thank you Yang
Muhammad Tan Sri Dato' Speaker, the Deputy Speaker and the Tun team for doing an excellent job in ensuring the smooth running of this session proceeding. Thank you also to Yang Muhammad Dato' Amar, State Secretary of Sarawak, and all officers from various ministries, state and federal department, as well as government agency for their utmost dedication and hard work, assisting the Minister and Deputy Minister preparing of Dun sitting. But my congratulations is too late because they already have the bonus. I also like to take this opportunity to thank our media friends who have been supporting and working tirelessly for the past 10 days since the first day of Dun sitting. I would also take this opportunity to wish everyone a precious Merry Christmas, Happy New Year 2023, and Happy Chinese New Year Kong Hee Pat Chai. To all my compatriots in this August House, may the new year bring us more growth and development for our beloved Sarawak. Yang Muhammad Tan Sri Dato' Speaker, izinkan saya mengakhiri ucapan usul penangguhan ini dengan doa rangkap pantun. Gunung Gading sama didaki, Tasik Biru sama dijaga. Jikalau kita bersatu hati, nasib rakyat dapat dibela. Dari Kuching sampai ke Bau, singgah sekejap di kedai Julaihi. Mun semua kita berganding bahu, amanah rakyat akan dapat kita penuhi. With that, I beg to move. Thank you, sir.